Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ibadallah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sidang jemaat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ingin kita mengingatkan kepada hadirin sekalian dan juga kepada diri saya. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan setiap larangannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keredaan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ingin juga kita memaklumkan bahawa kita difahamkan bahawa coronavirus atau wabak COVID-19 telah menular ke kawasan kita ini. Jadi, sama-samalah kita berjaga-jaga, berwaspada dan berdoa agar COVID-19 ini dijauhi dari kawasan kita ini. Malah ia dapat dinyahkan dari tempat kita ini. Member juga ingin menyeru dan mengajak anak-anak jamaah Masjid Sultanah Bahiyah ini dan semua ahli jawatan kuasa dan juga petugas-petugas sentiasa mematuhi setiap SOP yang ditetapkan demi bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini dari masa ke semasa. Sekali lagi diingatkan, patuhilah SOP seperti mana yang ditetapkan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sempena dengan sambutan hari ulang tahun SPRM yang ke-53 yang disambut pada kemarin 1 hari bulan Oktober setiap tahun. Member pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman bertajuk kerana rasuah tergadai maruah dan agama. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kekayaan dan kemewahan adalah alat perhiasan kepada nafsu manusia. Terus salah langkah, manusia akan menjadi hamba harta dan nafsu, bukannya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diserang berbagai jenis penyakit dan wabak yang berbahaya. Malah sanggup menipu, mengkhianati amanah, menghalang kebenaran dan memakan harta haram sepanjang hayat.
Rasuah merupakan suatu gejala sosial yang diwarisi hampir dalam setiap masyarakat sejak daripada mula peradaban. Ia merupakan suatu amalan sejagat tanpa batasan sempadan negara, bangsa, kaum atau adat. Antara punca-punca kenapa amalan rasuah boleh berlaku adalah disebabkan sifat tamak, haloba, integriti rendah, kelemahan tadbir urusan, kelemahan dalam penguatkuasaan dan tarikan untuk mencapai kekayaan dan kesenangan dengan cepat dan mudah melalui jawatan dan kuasa yang dimilikinya. Wabak ini amat sukar dibendung kerana ia terselindung dan dibayangi oleh tangan-tangan yang licik, kadangkala berstatus tinggi, bertopengkan pangkat dan rupa, tetapi berhati kotor dan jahat. Rasuah juga dipanggil dengan nama-nama yang lain seperti duit kopi, wang ekstra, duit hun, tumbuk rusuk dan lain-lain lagi. Wabak ini telah merentasi sejarah, zaman dan sempadan geografi dengan begitu pantas sekali, tidak kira bila dan mana. Ia tetap dikenali sebagai simbol pengkhianatan, kepribadian yang buruk dan hina. Kerana rela menggadai maruah agama, bangsa, negara serta umat demi wang ringgit dan kepuasan diri yang tidak bertepi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al haqq hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya pernah meriwayatkan bahawa Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat Quraisy, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan harta yang boleh menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling kaya di kalangan mereka. Beliau juga menawarkan jawatan ketua yang berkedudukan paling tinggi atau wanita-wanita cantik sekiranya itulah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inginkan dalam perjuangan agama baru yang dibawanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tenang tetapi tegas menolak segala tawaran yang tidak bermaruah itu, kerana bukanlah itu yang diperjuangkan. Rasuah juga adalah sebagai amalan tradisi bagi bangsa-bangsa Yahudi, Jus, di mana mereka sering mengagungkan kebatilan, kedustaan serta mengamalkan risuah. Ini diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Surah Al-Ma'idah ayat 42. Mafhumnya, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, yakni risuah dan sebagainya. Oleh itu, kalau mereka datang kepada kamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah, atau berpalinglah dari mereka. Dan kalau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakan kamu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sidang hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Justru itu tugas dan tanggungjawab ibu bapa dalam institusi keluarga adalah penting untuk mendidik dan menyemai nilai-nilai moral dan etika kepada anak mereka sejak dilahirkan. Ini sepatutnya menjadi antara tugas asas dan hakiki setiap ibu bapa dan penjaga. Anak kecil yang dilahirkan umpama kain putih yang suci dan bersih, di mana ibu bapa lah yang mencorakkannya. Sudah tiba masanya ibu bapa menyemak dan menilai semula peranan mereka dalam hal ini. Janganlah kita leka dan lalai dalam perkara ini, kerana kelak kesannya bukan saja merosakkan masa depan anak, malah bakal menghancurkan kedudukan generasi pewaris masa hadapan negara yang kita cintai ini, yakni Malaysia kita ini. Dalam pada itu, ibu bapa juga dijadikan contoh ikutan atau suri teladan oleh anak sepanjang dalam proses pembesaran dan pembelajaran mereka. Ibu bapa perlu menjaga dan memelihara nilai integriti dalam diri mereka terlebih dahulu. Proses mendidik anak kita untuk membenci rasuah dan memahami elemen integriti ini perlu dimulakan secara tersusun, bermula dari rumah lagi. Hal ini kerana pada usia yang mutakhir ini, kes rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa juga dilihat semakin menjadi dalam kalangan anggota masyarakat kita. Buktinya sudah pun ada. Buktinya sudah pun ada di mana kita dikejutkan dengan beberapa kes risuah dan salah guna kuasa membabitkan ke semua perangkat dan golongan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, antara keburukan jenayah rasuah ini ialah pertama, terhakisnya nilai keadilan. Apabila sumber-sumber ekonomi seperti tender-tender dimonopoli oleh kelompok pihak yang mampu memberikan sogokan yang paling lumayan, tetapi tidak mampu menunaikan tanggungjawab dan tidak mampu memberikan kualiti yang baik dan dalam melaksanakan tugas. Akibatnya, rakyat yang terpaksa menanggung padah disebabkan hasil kerja buruk oleh syarikat yang mendapatkan tender projek-projek yang selalunya bukanlah syarikat yang terbaik untuk projek-projek tersebut.
Kedua, masyarakat akan hilang hormat dan akan hilang kepercayaan kepada individu atau institusi yang terlibat dengan rasuah. Ketiga, sistem pentadbiran negara tidak akan berfungsi dengan berkesan kerana wujud saluran lain yang boleh mempengaruhi sistem itu. Keempat, dari segi hukuman, orang yang bersalah kerana melanggar undang-undang tetapi memiliki kekayaan seolah-olah menjadi kebal kerana boleh menggunakan kuasa wang untuk melepaskan diri dari dikenakan hukuman. Kelima, hilangnya amanah di dalam sesuatu urusan kerana mereka bukan lagi bekerja sebagai satu amanah tetapi kerana manfaat yang boleh diraih dengan jawatan yang dimilikinya. Menurut perangkaan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, sejak dari Januari sehingga Ogos 2020, jumlah tangkapan kes melibatkan rasuah di seluruh Malaysia adalah sebanyak 535. Dari jumlah ini, penjawat awam ditangkap adalah seramai 239 orang. Dan orang awam pula seramai 296 orang. Negeri Kedah mencatatkan sebanyak 52 tangkapan. Dari jumlah ini, seramai 23 orang dari pihak swasta, 17 orang penjawat awam dan 12 orang awam yang telah ditangkap. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, jika kita perhatikan di antara faktor utama yang menyebabkan berlaku jenayah risuah ini adalah faktor tamak individu dan kerakusan nafsu yang melulu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah ar-rashiya wal murtashiya fil hukmi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemberi risuah dan penerima risuah dalam penetapan keputusan pemerintahan, pentadbiran ataupun kehakiman. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita jauhi amalan jenayah risuah demi menjaga agama, bangsa dan negara. Janganlah menggadaikannya dengan harga dan nilai yang terlalu murah melalui amalan yang tidak bertamadun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara, supaya Ia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
اللهم صل وسلم زد وأتمن وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. ما بعد، فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله علي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخير وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا أمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد واصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا